Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam program Secawan Teh. Pada hari ini kita akan membincangkan mengenai sumber-sumber kekayaan baru yang dimiliki oleh masyarakat yang perlu dizakatkan. Untuk mendapat maklumat lebih lanjut, bersama kita hari ini ialah Encik Muhammad Hassan, Pengurus Besar Operasi Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Assalamualaikum, Encik. Waalaikumsalam. Jadi tanpa membuang masa, kita akan terus bertanya soalan. Jadi, Cik Muhammad, apa yang dikatakan zakat harta itu, definisinya serta hikmah di sebalik pembayaran zakat harta? Okey, auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan definisi zakat harta, sebenarnya zakat ni dia terbahagi kepada dua kategori besarlah. Yang pertama iaitu dipanggil zakat badan, iaitu zakat fitrah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan. Sebelum raya kita laksanakan zakat fitrah, itu zakat badan. Dan yang kedua dipanggil zakat harta, yang dipanggil dalam bahasa Arab zakat mal. Jadi zakat mal ni banyak kategori, semua selain daripada zakat badan itu adalah kategori zakat harta. Sebagai contoh, pendapatan kita, simpanan kita, EPF kita, zakat atas saham-saham kita. Saham pun banyak terbahagi kepada saham amanah, saham di BSKL, macam-macam saham, dan emas, perak. Semua itu tergolong dalam zakat harta. Dan yang tidak ada di wilayah persekutuan ini adalah contohnya zakat ternakan, zakat pertanian. Itu pun kategori zakat harta. Sebenarnya pembayaran zakat harta ni untuk sebenarnya asalnya semua dalam kita kena berpegang kepada konsep bahawa harta yang diberikan oleh Allah ini adalah milik mutlak Allah, bukan milik kita. Dia diberi sebagai pinjaman untuk kita, kita menguruskan harta tersebut. Dan daripada Allah nak tunjukkan kita diwajibkan zakat atas harta ni untuk kita tengok ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita leka apabila kita dah banyak duit, kita rasa itu hak kita semuanya. Sedangkan telah ditentukan dalam Al-Quran bahawa di dalam harta-harta kamu itu ada hak orang yang miskin yang meminta dan yang menahan diri daripada meminta. Jadi di sini kita tengok pada KPI Allah SWT letak pada kita adalah sejauh mana you bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kamu, adalah KPI dia you tunaikan zakat ataupun tidak, dan disusuli dengan sedekah-sedekah sunat. Jadi apa sebenarnya yang dikatakan harta-harta baru tu? Macam tadi Cik Muhammad ada cakap saham, macam hartanah tu memang dikategorikan sebagai harta baru juga ke? Dia sebenarnya kategori harta baru ni sebenarnya harta dalam konsep zakat ni ada dua lah. Yang pertama berkenaan dengan harta tetap, dan satu lagi harta semasa, harta yang mudah cair. Yang dikenakan zakat atas harta yang mudah cair, bukan aset tetap. Aset tetap walaupun kita banyak mana pun, kalau kita tiada ada hasil daripada aset tetap tersebut, tidak dikenakan zakat. Dan daripada aset tetap yang dikenakan zakat hanya atas hasilnya sahaja. Dan dalam konsep yang harta-harta baru ni, disebabkan kita punya zaman berkembang, setiap hari kita ada produk-produk baru berkenaan dengan kekayaan, macam pelaburan. Contohlah, saya ambil contoh dulu, kalau kita tengok dulu mungkin saham kepada saham amanah sahaja, ataupun saham di BSKL. Tapi sekarang ni ada macam-macam dalam saham amanah, BSKL, yang ada harga, yang tidak ada harga. Semua sekali itu tertakluk kepada kategori zakat. Jadi yang ini kita tengok daripada sudut ini, kita panggil, kita pecahkan bahawa sumber-sumber baru zakat. Jadi macam mana pula cara pembayaran dia? Nak jelaskan zakat ni, adakah kita perlu buat setiap tahun ke, atau macam bila ada harta tu macam saham, bila saham tu dah untuk daripada keuntungan saham tu ke? Okey, sebenarnya dalam kategori saham ni dia ada dua contoh pengiraan berkenaan dengan saham, disebabkan dia nature saham itu berbeza. Yang pertama, kalau orang tu niat untuk simpan selama setahun, melebihi daripada setahun, itu dikira kepada saham yang disimpan tertakluk kepada harga terendah ataupun harga belian yang mana paling rendah. Itu dikalikan dengan berapa ada pemilikan saham tersebut dan dikalikan 2,5%. Itu adalah kategori pertama. Tetapi untuk kategori kedua, iaitu ada orang yang bermain saham, dia tidak simpan selama setahun, dia jual beli dalam masa setahun. So apabila konsep ini jual beli dalam masa setahun ni, dia hanya diambil dalam tempoh setahun, you perniagakan saham tersebut, dan dia akan mengambil kepada keuntungannya sahaja, keuntungan bersih yang ada, dan dikalikan 2,5%. Ini sama dengan emas, simpanan emas. Kalau emas dia berbeza. Emas dia ada tertakluk syarat-syarat dia. Yang pertama, dia ada dua kategori juga, yang disimpan dengan yang dipakai.
Beza di antara disimpan dengan yang dipakai ni, kalau kita pakai setiap hari itu dikira pakai. Dalam kategori pakai, kalau kita melebihi kadar kebiasaan sesuatu tempat terpakai dipanggil uruf, maka dikenakan zakat atas lebihannya saja. Macam contoh di Kuala Lumpur ni, uruf dia 150 gram. Jadi kalau orang pakai lebih daripada 150 gram, contohnya 200 gram, maka dikenakan atas 50 gram. Kali dengan harga purata yang PPZ keluarkan, kali 2,5%. Tahunan dia kena bayar tiap-tiap tahun. Dia kena bayar tiap-tiap tahun sebab dia dipaksa konsep dia memakai lebih daripada kadar kebiasaan sesuatu tempat itu pakai. Dan yang kedua berkenaan dengan zakat emas yang disimpan, maksudnya tak kisahlah dia simpan di pelaburan ke melebihi pada setahun, dikenakan zakat atas nilaian emas tersebut berdasarkan harga purata jika melebihi 85 gram dan dikenakan atas keseluruhannya setiap tahun. Maksudnya kalau kita ada 100 gram kali dengan harga semasa sekarang ni RM142 1 gram, kalikan 2,5%. Itu setiap tahun. Itu konsep pelaburan emas. Cuma dari konsep pembayaran untuk zakat emas. Cuma dari segi pelaburan emas ni dia ada dua bentuk pelaburan sekarang. Satu, pertama pelaburan yang melibatkan ada konsep pembelian emas. Macam contoh sama ada kita beli emas kita dalam bah jongkok, lepas tu kita simpan untuk kita. Ada satu konsep. Yang kedua, kita beli, kita tak simpan tapi bank yang simpan. Kita ada emas tu, real emas. Jadi kalau yang macam tu kita kenakan macam konsep kita zakat emas yang disimpan. Itu konsep dia. Jadi macam kita bercakap berkenaan dengan harta baru yang boleh dizakatkan, macam mana pula dengan kesedaran masyarakat kita lah? Adakah dia orang tahu? Biasanya sebab setahu yang biasanya potong gaji itu dia orang tahu kita zakatkan, atau setidak-tidaknya zakat fitrah, yang itu yang memang paling biasa punya. Jadi macam kajian pusat zakat, adakah orang ramai tahu benda ni? Okey, sebenarnya macam ni. Kalau melibatkan zakat ni, tidak semua orang kena zakat. Kita kena admit yang tu, tidak semua orang sana zakat sebab dia ada syarat-syarat dia. Islam merdeka sempurna milik, harta itu sempurna milik. Dia cukup haul, cukup nisab dan ada niat berniaga kalau atas untuk zakat perniagaan. Jadi kita tak boleh mengatakan umat Islam tak tahu berkenaan dengan zakat. Mungkin dia tahu tapi dia tak kena zakat. Itu satu. Tapi ada lagi, masih lagi orang yang tidak mendalami. Maksud tadi, soalan tadi tidak mendalami konsep zakat masa kini. Macam contoh dia hanya terikat untuk zakat fitrah, untuk zakat ternakan, yang mana yang itu adalah pada fundamental lama. Ini konsep baru yang pecahan daripada zakat harta tadi berbagai-bagai. Macam contoh pendapatan dikenakan zakat 2,5% daripada pendapatan kita dikenakan zakat, ataupun daripada simpanan kita dikenakan zakat, EPF yang kita keluarkan apabila sempurna milik kita, kita keluarkan dikenakan zakat 2,5%, ataupun untuk emas tadi kita dah terangkan untuk perniagaan. Jadi yang masa kini yang kita tengok untuk sumber kekayaan baru umat Islam masa kini tidak didalami oleh masyarakat kita, di mana dia hanya terikat zakat tu padi. Adakah kita rasa pada masa sekarang adil tak tidak orang yang menanam padi hanya dia buat 2 kali setahun, setiap musim dia buat, dia dapat 800 gantang. Kalau kita kali RM2 satu gantang, dia ada 1,600, dia kena keluarkan 1/10. Sedangkan ada orang makan gaji tiap-tiap bulan melebihi daripada RM800 tapi tidak dikenakan zakat. Itu konsep dia. Jadi saya tidak meletakkan keseluruhannya kepada masyarakat. Cuba dia perlu mendalami ilmu zakat ni, sama juga dia mendalami ilmu haji apabila dia nak buat rukun haji. Itu konsep yang kita nak terangkan di masyarakat kita sekarang. Apa nasihat Cik Muhammad lah kepada masyarakat kita berkenaan dengan kepentingan membayar zakat harta? Okey, sebenarnya sebab saya rasa satu benda yang saya nak tekankan di sini, sebenarnya yang saya tekankan mula-mula tadi adalah berkenaan dengan golongan kaya, golongan yang berada mesti melihat aspek ini. Sebab dalam menunaikan ibadah zakat ni sebenarnya Allah dah janjikan keberkatan. Dalam surah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhayyifu liman yasha wa wallahu wasi'un alim. Bandingan orang yang mengeluarkan zakat dan apa-apa sumbangan pada jalan Allah seumpamanya 1 biji benih, yang mana daripada 1 biji benih itu dia akan menerbitkan 7 tangkai, dan daripada 7 tangkai itu akan menerbitkan 100 biji benih lain. Maksudnya kalkulator dalam Quran disebut 1 akan dibalas 700. Jadi benda ni kita kadang-kadang kita lupa. Sebab apa? Banyak kita tengok sekarang ni berlaku bencana apa semua dalam kita punya masyarakat, dalam dunia kita.
disebabkan kemusnahan-kemusnahan berlaku disebabkan kita kadang-kadang orang yang patut mengeluarkan zakat ini, kita lupa pada dalam harta kita telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada hak orang miskin dan orang yang menahan diri daripada meminta. Itu ada hak dia. Sebenarnya bayaran zakat dia bukan kita memberi. Kita memulangkan semula hak orang yang ada dalam harta kita untuk asnah yang Allah tentukan. Itu konsep yang kita kena faham. Dan saya rasa dari segi masyarakat Islam, saya menyerulah. Jadi kalau kita dari segi kita was-was, kita kena zakat ataupun tidak, maka kita rujuklah pada pusat zakat untuk kita sahihkan. Kalau kita tak kena, tak kenalah. Tapi kalau kita kena zakat, kita akan tunaikan zakat. Sisa zakat itu dah dari segi hubungan kita dengan Allah dan satu lagi hubungan kita dengan manusia. Di situlah kita. Jadi orang miskin, dia tidak akan iri hati kepada orang kaya. Sebab apa? Allah bagi rezeki orang kaya lebih. Tetapi ada hak dalam orang kaya itu kepada orang miskin. Ada hak dia. Kan? Dan sebab kita tidak minta untuk jadi miskin, betul tak? Tapi Allah yang menentukan syariat dia, dia tahu macam mana kehendak manusia. Jadi, dan satu lagi daripada orang kaya pula, dia tak ada akan rasa kedekut. Dalam sistem zakat ni dia tak akan rasa kedekut. Macam hak aku je lah, aku kumpul semua. Sebab Allah dah tentukan dalam harta kamu, wa fi amwalihim haqqul lisa'il wal mahrum. Dalam harta kamu itu ada hak orang yang miskin yang meminta dan ada hak orang miskin yang menahan diri daripada meminta. Okey, terima kasih banyak Encik Muhammad kerana luangkan masa dengan kami. Okey, demikian saja program Secawantih pada kali ini. Diharap kita semua mendapat sedikit maklumat berhasil daripada perbincangan dengan Encik Muhammad tadi. Saya Muhammad Izawan bin Baharin. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web kami di www.hmetro.com.my. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.